So Chatbot Mastery for Beginners ni sebenarnya saya buat pengkongsian untuk kita belajar daripada basic lah, daripada bawah, apa itu chatbot, apa konsep dia, apa dia punya fundamental, dia punya proses dia, apa sistem dia macam mana kan. And then so that nanti bila kita dah masuk orang kata apa second level nanti, bila dah masuk ke chatbot mastery punya course tu nanti, kita dah faham dah bila saya sebut skill tu apa, bila saya sebut event tu apa, bila saya sebut message block, bila saya sebut trigger block, email block. So everyone dah faham dah benda tu. So dia punya tu lagi cepat dan lagi canggih lah chatbot yang kita buat tu nanti kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita bermula. Baik, chatbot mastery for beginners. Yes, saya sebenarnya ini adalah first time saya buat perkongsian ataupun kelas ataupun apa-apalah, seminar ke apa ke, webinar ke, untuk beginners kan. Untuk beginners saya tak pernah lagi kot untuk beginners, sebab kalau beginners datang kat saya pun saya akan bagi level yang macam sama saya bagi dekat orang yang dah biasa buat chatbot, orang yang biasa buat ads. Saya tak pandai nak ajar orang baru. Cuma saya rasa lah, saya perasan dalam market kita sekarang ni ramai yang nak buat chatbot, ramai yang orang kata apa, dia mungkin dia ingat dia tahu pasal chatbot, tapi dia punya orang kata apa, persepsi terhadap chatbot tu kurang tepat lah. Bukanlah kata tak betul, tapi kurang tepat. Mungkin yang dia tahu tu 1/10 ataupun 2/10, 3/10. Sebenarnya ada lagi 10, 20, 30 benda yang pasal chatbot yang dia tak tahu. So that's why saya introduce chatbot mastery for beginners. Saya ada satu lagi course yang higher level, nama dia chatbot mastery. Saya baru berjaya buat satu kelas hari tu hari, satu batch, which is itu pun tak sempat nak dihabiskan, kita PKP. And then batch tu saya sambung, batch tu ada special privilege lah, berapa orang lah, ada few orang. And then chatbot mastery ni yang untuk webinar saya dah start di Singapore, dah ada 3, 4, 5 batch. And then insyaAllah by end of this month pun akan ada satu lagi batch, which is batch daripada apa nama tempat tu, MIS, Marketing Institute of Singapore. So dia macam MIS ni, macam kat sini ni macam magic lah, lebih kurang lah kan. Okay, alright, chatbot mastery for beginners, day 1, intro and basic chatbot concept. Okay, jom kita ambil tahu, kita perkemaskan kita punya knowledge pasal chatbot, basic konsep dia. Okay, alright. Okay, sebelum tu saya rasa ada yang tak kenal saya dalam ni, mungkin ada yang share kawan-kawan masuk kan. So better lah saya introduce diri saya. So first of all, nama saya Hirman bin Razali, but saya lebih dikenali sebagai Noah kan. Sebelum ni nama panjang dia Ultra Noah. So Ultra Noah tu, Ultra tu terlalu besar, terlalu berat. So saya orang kata apa, mute kan Ultra tu, saya panggil Noah saja. So far ramai yang panggil Noah, dan ada few yang kenal saya awal dulu, dia panggil saya UN. UN tu Ultra Noah lah, bukan United Nation. Okay, so saya sebenarnya adalah certified chatbot developer daripada Etichat lah. And then saya juga merupakan macam so-called macam rakan kolaborasi dengan Etichat untuk market Southeast Asia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Filipina, Brunei. So Southeast Asia lah. So dia punya kolaborasi tu based on macam education, knowledge, support, benda macam tu lah. So saya agak, orang kata apa, agak nak kata mahir tu belum betul-betul mahir, tapi saya agak biasa lah dengan platform Etichat ni. Saya dah tahu dah karinah dia macam mana, kalau macam ni buat macam ni, kalau macam ni buat macam ni kan. So kita dah lama So saya punya sertifikat nombor 22 kan. Nombor 22 ni bermaksud 20 yang pertama dia reserve untuk team Etichat saja, geng-geng Etichat yang dia punya orang kata in-house lah, geng-geng office dia. Lepas tu orang yang ke-21 tu adalah someone yang memang terkenal lah dalam market chatbot sebagai chatbot trainer, chatbot marketing trainer. Apatah nama dia, Mat Saleh lah, saya tak ingat nama dia. And saya nombor 2 lah, so saya bawah dia. So okay lah kan. Right, apa itu chatbot? What is a chatbot? Betul ke saya punya grammar ni? Kalau grammar saya tak betul, tolong komen. What is a chatbot?
So at any time korang ada soalan, just bubuh je dekat komen. Nanti kita akan ada macam break session. So saya akan kumpulkan soalan-soalan tu dan saya akan reply lah. Alright, what is a chatbot? So apa itu chatbot? Okay, by orang kata secara natural ni lah. Chatbot ni adalah first kali adalah automated process flow. Dia adalah satu benda yang membantu mengautomasikan sesuatu proses. Proses flow lah. So kalau kita ada satu proses yang berulang, contohnya ataupun proses yang memerlukan apa kata apa, pengulangan lah, benda tu berlaku, kalau macam ni jadi macam ni, kalau macam ni jadi macam ni, sebab tu dia panggil flow. Dia flow dia kan, proses flow. So benda tu boleh menggunakan chatbot untuk menggantikan manusia ataupun menggantikan benda lain lah. So chatbot akan automate benda tu. Okay, itu satu yang pertama. Yang kedua, chatbot ni dia punya approach dia dalam bentuk conversation. Conversation maksudnya bersembang. Dia bukan macam kita dengan website. Website dia punya konsep dia adalah konsep browsing kan. User pergi situ, pandai-pandai lah kita nak pergi mana, klik mana. Ataupun kalau kita tengok konsep macam apa orang kata e-commerce kan. So e-commerce dengan website ni dia punya konsep dia lain. So chatbot ni dia conversation, dia bersembang. So chatbot yang kita buat tu pun kita kena gunakan approach conversation supaya orang rasa selesa bercakap dengan chatbot tu. Kita tak nak macam orang bercakap dengan mesin. Memang orang bercakap dengan mesin, tapi kita tak nak orang rasa dia bercakap dengan mesin. Dia ada satu terms dia yang kita guna. Bila kita buat chatbot, terms tu kita panggil sebagai humanize. Kita nak humanizekan bot tu, tapi bukan nak buat bot untuk ganti manusia. Tak akan ada chatbot yang boleh gantikan manusia. Mungkin belum lagi. Mungkin nanti Elon Musk ada design satu ke, kita tak tahu. Alright, so yang ketiga, chatbot yang kita buat ni dia boleh menjadi bijak dengan bantuan AI engine lah. Kita panggil NLP lah, Natural Language Processing. Maksudnya dia ada satu engine yang boleh proses natural language. Maksudnya contoh macam bila tanya, kau dah makan ke belum? So bot tu akan tahu orang tu tanya apa. Orang tu tanya apa intention orang tu tanya. Intention dia adalah dia nak tahu kita dah makan ke belum. So nanti bot akan jawab lah, belum lagi, kenapa, nak belanja ke? Contoh dia macam tu. So dia akan buatkan bot tu lebih bijak. So bila bot tu lebih bijak, conversation tu jadi lebih menarik. Dia jadi lebih tepat. So macam bila cakap dengan bot tu, dia macam best lah. Kalau macam dulu kita ada satu apps kat phone, apa tak nama dia, Simi-Simi ke apa, kita bersembang dengan Simi-Simi kan. Yang tu adalah NLP. Dia ada NLP punya engine kat dalam tu kan. So tapi NLP tu is kita panggil buddy bot lah. Buddy bot ni maksudnya bot untuk kita bersembang je. Sembang, tanya dia tanya kita tanya dia, macam tu kan. And then the last one is chatbot ni dia boleh jadi virtually anything. Whatever yang kita nak buat apps ke, kita nak buat sistem ke, kita nak buat back end, front end, whatever lah kita nak buat, kita boleh buat kan. Saya dah buat macam-macam jenis bot. So nanti go through slide ni akan nampak lah. Alright. So chatbot ecosystem. Okay, dalam chatbot ni dia ada ecosystem dia. So kita ada dia punya channels. Deployment channel ni maksudnya yang kita nak letak chatbot tu kat mana lah. So normally kita akan letak kat Facebook Messenger. Macam saya biasa letak kat Telegram. Ada orang dah start guna WhatsApp kan untuk buat untuk deploy dengan chatbot. So nanti ada Kik, ada SMS, ada yang ni apa, WeChat, ada Slack. Slack paling banyak bot lah kalau saya pakai Slack. Saya pun pakai Slack, saya pakai Janice nama bot tu. Okay, and then kita ada dia punya enablers. Enablers ni maksudnya dia punya platforms lah. Enablers ni macam Chatfuel, ManyChat kan. ManyChat ni Pandora Bot, so IT Chat ada kat situ. So ini adalah dia punya enablers. Dia adalah satu third party platform yang membolehkan kita end user untuk buat chatbot, dan kita boleh deploy dekat platform-platform mana yang kita nak kan. And then third party ni normally dia punya integration lah, kebanyakan integration dia. And then native ni, ini adalah platform-platform native macam Google Home, kalau Amazon dia panggil apa, Alexa, yang ini apa, Cortana. So dia ada, kita boleh integratekan chatbot yang kita buat tadi tu daripada enablers tadi tu kepada native ni lah. So macam contohnya paling senang FTChat. Bila saya buat FTChat punya bot, saya integrate dengan Dialogflow. Dialogflow adalah Google. So daripada Dialogflow tu saya boleh buat trigger kepada Google Home. Maksudnya bila saya cakap dengan Google Home, hey Google, I want to talk with Jambul kan. So nanti Google kata okay, starting conversation with Jambul kan. So nanti tiba-tiba kita punya bot akan bercakap dengan orang tak. Saya punya phone cakap dia do understand kan. Alright. So ini dia punya ekosistem dia, basic lah. Alright. And then this is the basic flow lah dalam bot tu.
So basically orang akan bercakap dengan bot akan proses user punya request, lepas tu bot akan reply, bagi balik kat user tu. Benda tu conversation kita macam kita berdialog kan. A cakap, B jawab, B tanya, B jawab, A jawab, A tanya, B jawab, dia macam tu. Sebab dia ada flow dia kat situ kan. Simple je. Okay. So kenapa chatbot? So tadi saya ada bagi tahu lah beberapa sebab dan beberapa orang kata apa kelebihan lah bila kita guna chatbot kan. So chatbot, first kali chatbot ni dia boleh increase kita punya ability untuk handle lebih banyak task. Dia akan membolehkan kita untuk handle lebih banyak. Contohlah saya bagi contoh paling senang. Dulu kita orang ada satu sales team. Ada ramai lah, lebih kurang dalam 18-16 orang untuk jual satu produk. So apa kita buat? Kita buat FBS, kita collect nombor phone. So nombor phone tu akan dibahagikan kepada sales team ni lah. So kita spend banyak ads masa tu. So setiap orang akan dapat nombor yang quite banyak lah. Dan produk tu tak susah nak jual pun sebenarnya. Tapi dia banyak soalan sebab produk tu melibatkan kesihatan, melibatkan lelaki apa semua kan. So end up walaupun satu sales team tu dapat dalam 20 ke 30 nombor satu hari, tapi dia tak boleh nak habiskan melayan 20 ke 30 satu orang satu hari tu dengan performance yang baik lah. Maksudnya dia mungkin nak layan, boleh interact dengan 30 orang tu, tapi tak perform. Dia macam dia tunggu orang tu reply kan, so dia tak perform. So apa yang kita buat, kita guna chatbot dan kita punya performance dan kita punya ni lebih naik lah, dia meningkat naik. So itu one of dia punya sebab kenapa kita guna chatbot lah. Banyak lagi sebab lain, saya bagi contoh yang mudah. And then kita boleh reduce man hours. Contohnya kalau kita punya sebelum ni sales team kita kena kerja 24 jam. Dia kena tunggu nombor. Sebab dia punya konsep sebenarnya bila kita nak buat closing ni, contoh closing lah, saya cerita closing sales. Sebab semua orang duk fikir closing and sales sekarang ni kan. Konsep yang paling utama ni adalah kita kena reply, kita kena respon kepada leads tu sepantas yang mungkin kan. So kalau kita lambat sikit reply habis. So dia punya minat tu. So bila kita reduce man hours, maksudnya sales team kita kena bekerja ni 24 jam. So bila kita pakai chatbot, maksudnya dia tak perlu dah kerja 24 jam. Mungkin setiap hari dia masuk office pagi, dia just review je chatbot yang semalam orang cakap dengan chatbot tu. Mana yang dia perlu engage, dia engage. Mana yang tak perlu, dia tak perlu. So dia dah reduce banyak man hours kat situ. And then waiting time ni macam saya cakap tadi, kita bila orang engage dengan kita punya business, bila orang engage dengan kita punya page ke whatever, kita kena reply dengan sangat pantas kan. Kalau kita lambat seminit, 2 minit, 3 minit, 5 minit, 10 minit, 1 jam apa dah lagi kan. So orang tu punya minat akan lost. Kadang-kadang dia pun lupa benda yang dia tanya tadi kan. So kita kena cepat lah, kena prompt reply. And then less cost. So kalau contohlah kalau kita nak increase orang kata apa, kebolehan untuk menjawab leads, kita kena increase team. Bila kita increase team, kita increase cost. So dengan menggunakan bot, kita boleh gunakan team yang ada tu untuk optimize kita punya business. Mungkin dulu kita ada 10 orang sales team. So kita reduce 5 orang je buat sales, jadi sales team because dah ada bantuan bot. Yang lagi 5 orang ni kita boleh segregate dia untuk buat kerja-kerja lain. Tolong janganlah buang dia orang, kesian dia orang. Maksudnya business kita boleh lebih optimize. Mungkin sebelum ni kita tak ada orang yang boleh buat benda ni. So 5 orang ni sebenarnya dia orang ada skill lain. Dia orang ada orang kata apa, kebolehan lain yang dia boleh buat. Tapi disebabkan kita ambil dia sebagai sales, dia buat sales lah kan. Tapi kalau kita dah boleh reduce, yang mana yang tinggal ni kita boleh allocate dia orang untuk tempat lain yang kita rasa macam kalau dia duduk sini, dia boleh performkan lagi kita punya business. Kan? Alright. Okay, demand ni chatbot. Kenapa kita guna chatbot? Sebab demand sekarang ni dah semakin naik lah. Demand chatbot ni. Lagi-lagi zaman-zaman pandemik, zaman-zaman orang dah main dengan e-com, dah main dengan website ni kan. So demand untuk chatbot tu sangat-sangat tinggi. So kita tengok dekat 4 fakta ni lah. Fakta yang pertama, 75 ke 90% queries will be automated by chatbot by the year of 2022. Because sekarang kita dah 2031. So tahun depan 75 to 90% chatbot yang akan reply query. Ni mostly adalah FAQ bot. Maksudnya bila leads masuk ke business kita, dia akan ada soalan-soalan yang dia tak tanya, yang dia nak tanya kan. So instead of kita nak layan soalan seorang ataupun kita buat auto reply yang tak berapa nak bijak, tak menarik kan, kita buat chatbot. So chatbot tu boleh bersembang dengan dia akan bercakap dan chatbot akan jawab lah, tanya soal jawab. Dia panggil macam FAQ bot lah. And then 69% of consumer prefer chatbot sebab the quick communication. Dia macam sekarang ni lah. Sekarang ni pun dah ada berlaku peralihan sikit. Sebelum ni bila kita buat ads, orang nak orang kata apa, nak engage dekat komen, orang PM, orang nak tanya kat WhatsApp apa semua. Tapi sekarang ni dah ada satu golongan orang yang semakin membesar lah golongan ni.
Orang-orang yang bila ads, dia nak pergi kat website terus. Dia nak tengok apa benda information yang dia nak tengok. Kalau dia nak beli, dia beli. So orang-orang macam ni dah banyak lah. So yang ni another, orang kata apa, another group of people. Orang yang bila dia tanya soalan, dia nak jawapan tu cepat kan. Kalau yang jawab tu manual, manusia, akan ada orang yang akan dapat jawapan yang lambat lah. So kita tak nak benda tu. Alright, 69% yang akan prefer pada chatbot. Tinggi. And then another 64% of user, diorang lebih suka kepada servis yang 24 hours, available every time. Kalau kita gunakan manusia, waktu kerja lah, so balik takkanlah dia nak mengadap WhatsAppnya jawab kan. So bila kita guna chatbot, kita boleh enable 24 hours punya servis. And then dalam 61% orang kata apa, respondent, diorang jawab diorang akan incorporate chatbot dalam diorang punya apa, yang ini diorang prefer, diorang tanya on customer experience lah. So customer experience ni dia end to end dia end to end, maksudnya daripada dia leads, dia jadi prospect, dia jadi customer, dia jadi loyal customer. So dia is a experience journey customer tu. Alright. Okay, next slide. Okay, top 2 chatbot benefit yang paling besar lah, yang dua. Yang consumer expect. Bila orang bercakap dengan bot, dia orang nak dua benda ni. Yang pertama adalah 24 hours service. So dia orang tahu bila orang cakap dengan chatbot, benda tu boleh reply dia 24 hours lah, bila-bila. And then 55% dia nak instant response. Kan? This is a major benefit of chatbot, instant response. Dan instant response tu bukan setakat auto reply, dia mestilah respon yang orang kata apa, ada konteks. Ada konteks ni maksudnya respon yang based on apa yang orang tu nak, apa intent dia, apa konteks dia, apa benda yang dia tanya. So kat situ kena ada AI tu. Alright, so chatbot versus email. So kita ada email marketing, kita ada macam-macam lah marketing kan, tapi ini kita compare dengan email. So kalau kita tengok average open rate untuk email adalah 22.87% as compared to chatbot messenger, chatbot kat messenger. Open rate dia adalah 84.3%, which is 4 kali ganda. And then average click through untuk email adalah 3.2, average click through untuk chatbot adalah 28.3, which is 8 kali ganda. Memang betul, bila kita buat iklan, kita tarik orang ke chatbot, engagement tu sangat-sangat kuat. So the next thing yang kita kena pastikan adalah kalau kita buat chatbot untuk menjual, content chatbot tu kena betul-betul kuat. Macam kita buat website lah, landing page. Kita boleh buat iklan, tarik ke landing page. Tapi kalau landing page kita tak cantik, tak proper, content tak kuat, macam mana nak convert? Sama macam chatbot juga kan. Jangan ingat bila kita buat chatbot ni, bantai je lah ayat pun tak boleh. Dia sama macam kita buat landing page. Ayat dia kena cantik dan barulah conversion tu cantik kan. Okay, so ini kita compare dia punya funnel lah based on yang tadi tu. Kalau kita tengok website punya funnel, ini chatbot lawan website daripada 10,000 visitors ke website, 2,500 yang akan engage lah. Contohnya website kita tu collect email address kan, masuk email address. So 2,500 saja yang akan bagi email. So daripada email yang kita hantar tu hanya 625 orang saja yang buka email tu. And then daripada yang buka email tu cuma 32 orang sahaja yang klik. Lepas tu purchase dia 1. So ini based on percentage yang tadi tu lah. So kalau kita compare dengan chatbot yang funnel, daripada 10,000 orang, 9,900 orang yang akan kita boleh reach out kan, secara total lah. Ini kalau cerita broadcast lah, tapi broadcast ni dah ada banyak limitation sekarang ni. Tapi kalau kita buat ads, kita punya spend tu katakanlah kita punya CPM kan, 1,000 orang RM10, kita boleh reach 1,000 orang tu bila dia klik lah, kita yang buat kan. And then open rate 7,400, click through rate 3,564 orang klik, dan kita ada 35 purchase. Dan benda ni memang kita orang dah rasa lah masa kita orang guna chatbot tu. Cuma sekarang ni dia ada sentimen orang ke website, dan that's why sekarang ni kalau kita combine both website yang ada chatbot, itu dah different story. Itu dah jadi satu benda yang a new level lah, new level. Sebab dulu saya pernah kata sebelum orang start main chatbot, saya dah bagi tahu okay, chatbot is the next things lah. And then bila dah start chatbot, saya dah buat macam 2 tahun macam tu. Saya 2017 kot, saya rasa get ready untuk website akan boom lah. Cuma dia boom tu terlalu cepat because of this COVID lah. Saya estimate dulu dia boom dan 21, 22 paling cepat kan. Sebab COVID ni dah accelerate benda tu. So bila benda tu dah accelerated, kita kena cepat move to the next level lah, to the next level kan. Sekarang orang suka sebut next level. So the next level adalah website yang ada bantuan chatbot yang boleh membantu orang untuk menyelesaikan masalah dia. Dia pergi website kita untuk apa? Contoh, website kita untuk
booking servis kereta. So bot ni kena bantu orang tu untuk book servis kereta tu. Bukan book servis kereta dengan bot tu. Book servis kereta kat website kita. Tapi bot tu ada kat situ. Macam tiba-tiba orang tu lama kat situ, tiba-tiba bot tu keluar ayat tu. Kenapa? Tak tahu nak pilih option yang mana ke? Contoh macam tu. So imagine if we can do that. Of course we can do that dengan EtiChat. Imagine bila kita dah boleh buat benda-benda macam tu. Sangat powerful. Right? Sangat-sangat powerful. Okay. So saya nak bercakap dengan pasal Maya malam ni. Maya ni adalah bot saya yang pertama yang saya sangat-sangat sayang. So saya nak introduce Maya. Maya ni adalah saya punya sales bot. Yang ni yang saya cerita tadi kan, kita ada sales team. Lepas tu sales team kita tu agak orang kata overload, dan kita introduce Maya. And then after saya introduce Maya, sales team tu, kita nampak macam bila kita combine bot dengan manusia, dia lebih cantik lah. Maksudnya manusia ni akan tolong bot. Saya punya konsep, bila saya buat chatbot, bukan chatbot yang tolong manusia. Saya buat chatbot supaya manusia yang tolong chatbot tu. Sebab logik dia senang je. Bila kita buat chatbot, siapa yang lebih bijak? Yang lebih bijak of course lah manusia kan. Takkanlah kita buat chatbot nak membantu makhluk yang lebih bijak. Patutnya makhluk yang lebih bijak yang tolong chatbot tu kan. So bila saya susun benda tu macam tu, kita susun macam tu, chatbot Maya ni jadi sangat-sangat orang kata optimize lah, cantik. Dan Maya ni ada belah benda dia tak tahu kan, sebab dia pun setahun jagung masa tu. So manusia ni akan membantu Maya. Dia akan work in hands kan. And then sekarang ni pula EtiChat dia dah ada features untuk buat live chat, which is sangat-sangat best lah. Bila kita combine manusia dengan bot tu, lagi cun live chat. Kan macam gini, kanan ke kiri, macam gini, dua-dua sekali kan. Okay, so siapakah Maya? Apakah Maya? Maya adalah perempuan, female, and berumur 24 tahun, dan dia single lagi. Tak tahulah, masa mula masuk kerja tu single. Dia masuk kerja 2017, single lagi. Tak tahulah dia dah berpunya ke belum, dah kahwin ke tak tahu. So ini adalah dia punya, orang kata dia punya personality dia. Dia adalah yang easy going, happy go lucky, dan dia suka senyum. Sebab dalam dia punya conversation kan, dalam skrip chatbot yang kita buat untuk Maya ni, banyak smiley, banyak guna smiley. Dia banyak express dia punya muka lah. Contoh macam orang tak ada beli, dia buat muka sedih kan. So dia sangat ekspresif kan. Okay, betul tak word tu? Okay, itu adalah Maya. So basically, kenapa saya introduce Maya macam ni? Basically bila kita buat chatbot, kita design chatbot, kita kena ada personality untuk chatbot tu. Chatbot tu kena ada identity dia, kena ada benda-benda yang macam ni supaya satu, menarik lah kan. Tak adalah kita buat bot tu dia macam jadi entity tak apa-apa kan. So at least dia ada satu baju yang dia boleh pakai. Baju apa dia nak pakai kan. So bila ada benda-benda macam ni, bila kita nak design dia punya skrip tu, kita boleh orang kata menghiasi skrip chatbot tu dengan ciri-ciri dia macam ni kan. Contohnya macam kita ambil lah contoh happy go lucky tu. So dalam dia punya dia nak menjual produk. Tugas sebenarnya dia adalah menjual produk. Tapi dalam tu orang akan tanya benda yang pelik-pelik lah. Contoh macam, kalau saya nak jadi ejen macam mana? Sebab dalam flow dia tak ada flow untuk jadi ejen. Sebab flow dia untuk orang beli je. Jadi pun orang tanya, saya nak jadi ejen lah, best lah produk ni. So dia akan jawab macam, oh kalau nak jadi ejen boleh, bagus je. Lepas tu dia gelak-gelak kan. Lepas tu tiba-tiba customer tanya, kenapa ni Maya ni suka gelak-gelak? Oh sebab saya happy go lucky. Benda-benda macam tu. So bila kita ada benda macam ni, kita boleh bukan konstruk, kita boleh menjadikan dia lebih humanize lah. The word tadi tu, humanize kan. Kalau dia tak ada benda-benda ni, dia tak boleh nak humanize. Okay, apakah Maya? Tadi who is Maya kan? Sifat-sifat dia, identity dia, personality dia. Dan sekarang ni apakah Maya? Maya adalah chatbot yang pertama yang saya buat. Dia chatbot saya yang tertua lah dalam tugas. Tapi dia muda lagi, dia muda remaja lagi. And dia bertindak sebagai saya punya sales team. Dan dia initially saya design Maya ni menggunakan Chatfuel. And then selepas saya bersama dengan EtiChat, saya migrate lah Maya ke EtiChat. And then sekarang ni saya ada Noah Campus. So dalam Noah Campus ni, siapa-siapa yang join Noah Campus ni dia akan dapat Maya. Tapi Maya yang diorang dapat tu Maya yang sangat advance. Advance maksudnya skrip-skrip dalam Maya tu, gambar dalam Maya tu, whatever content dalam Maya tu, diorang tak perlu masuk EtiChat untuk ubah. Jadi saya dah buat satu dashboard dekat online kan, login je kat online tu, klik nak edit bot, dekat situ ada skrip-skrip, buat je kat situ je, macam kita isi form online, gambar kita nak tukar gambar, semua kat situ. So dia sangat-sangat advance. Plus
dia ada satu macam CRM punya dashboard. So kita boleh nampak siapa yang bercakap dengan bot kita, siapa yang dah order, siapa yang dah order tak bayar lagi, siapa yang dah bayar. So daripada lead sampailah ke order dia boleh track. Yang itu dia panggil Kai lah, platform tu nama dia Kai. So dia bertindak bersama Maya. Yang tu Maya barulah. So saya rasa sampai sekarang ni saya rasa lebih 100 ekor Maya di luar sana, macam-macam produk kan. Nanti saya akan tunjuk demo satu produk, which is produk tu memang saya suka, dah berkali-kali dah saya order. Ini saya dah lama tak order, saya akan order lagi nanti insyaAllah. And then Maya ni dia complete end to end, maksudnya daripada awal sampai lah orang tu buat payment integration. Saya menggunakan ToyPay lah, dan semua orang pun tahu saya gunakan ToyPay, dan saya tak menggunakan ToyPay V1. ToyPay V1 yang integrate dengan bot ni dia leceh sikit. Saya gunakan V2. So V2, ToyPay V2 ni masih dalam beta, dia tak open to public lagi. So saya antara orang yang dapat privilege lah untuk menggunakan V2 punya API, which is API V2 tu sangat best lah. Kalau tanya saya, sangat best, sangat mudah untuk ToyPay. Saya tak tahu kenapa dia orang tak release to public lagi. Mungkin ada beberapa benda yang dia orang nak tune. For me, saya dah pakai V2 dah lama. Saya ada banyak account V2 sebab klien saya pun banyak pakai V2. So far okay, payment semua okay, tak ada masalah. Adalah few time yang, tapi itu bukan V2 je, V1 pun kena yang payment interbank, mujadah semua tu kan, itu yang credit card lah apalah, itu normal. Itu bukan V2 punya issue, itu adalah V2 integration within payment gateway dengan bank. Okay, next, more about Maya. Maya dia akan selain daripada tugas utama dia untuk buat closing, dia juga akan buat follow up. So dia akan follow up orang yang dah order tak bayar lagi, dia akan follow up orang yang berminat nak order tapi tak order lagi. Ni kan, pending payment reminder, pre-sale consultation. Pre-sale consultation ni biasanya kita buat untuk produk-produk yang memerlukan consultation lah. Maksud contohnya macam skincare, macam krim pemutih, macam suplemen, benda-benda yang orang akan banyak tanya kan. So Maya dia punya AI dia kena heavy sikit lah untuk jawab soalan-soalan tu. And then Maya juga kita orang gunakan, Maya kita orang dulu kita gunakan untuk event reminder. So setiap orang yang beli, masa tu ada campaign, setiap orang yang beli dia akan dapat kunci. So kunci tu dia kena bawa pada hari event dekat Shah Alam masa tu. So setiap kali orang beli, Maya dah record dah, okay orang ni dah beli bila. So bila dia nak bagi reminder untuk orang tu datang bawa kunci tu, untuk peluang dia menang RM100,000 cash kan. So dengan kalau kita nak menggunakan manusia lah untuk kita susun funnel tu, manusia tak boleh nak, sebab campaign tu sangat alhamdulillah lah, sangat menjadi lah, sangat menjadi. Imagine kita boleh panggil dalam lebih kurang 2,000 orang beratur dekat Shah Alam tu, apa benda tak, SACC Mall kan, beratur dari seawal pukul 6 pagi, solat subuh kat atas tangga kat luar SACC Mall tu. So campaign tu sangat-sangat menjadi, dan Maya adalah entiti yang memainkan peranan yang penting untuk memastikan orang datang. Kan, of course lah kita punya tim manusia kita pun buat kerja kan, tapi Maya ni dia ada, kita dah susun flow dia. Kalau orang macam ni bila semua kan, so benda tu dah automate. Itu yang kita kata tadi, bila benda yang dah ada flow, ada automate, kita boleh guna chatbot. So alhamdulillah campaign tu sangat-sangat berjaya, sangat-sangat menjadi, dan kita orang ditawarkan untuk kontrak untuk sambung lah kan. Okay. Cerita seterusnya kita tak sembang kat sini, kita sembang dekat kedai, sebab kita dah boleh makan kan kat luar kan. SOP dah dibenarkan, satu meja 2 orang. Yes, boleh jumpa orang apa ni. Alright, so okay, ni saya nak tunjuk Maya in action. Okay, kita tunjuk dulu, kita tengok dulu video pendek ni sekejap. So nanti saya akan explain kan. Sekejap je, video dia tak ada apa pun kan. Alright, tengok video ni Oh, dah habis dah. Macam mana saya nak restart balik? Sekejap Okay, sekali lagi. Okay. Sorry. Biar lagu ni. Okay. So apa yang berlaku sebenarnya, ini adalah rakaman skrin
phone masa kita orang buat broadcast. Okay. Ini zaman yang kita dilonggarkan untuk buat broadcast lah. So apa yang kita buat adalah masa ni adalah Hari Malaysia. Hari Malaysia kot. Hari Malaysia yang masa tu PM baru. PM baru menang. PM baru menang. So dia orang organize Hari Malaysia. Pagi Hari Malaysia tu saya schedulekan Maya untuk buat broadcast. Untuk dia broadcast pukul 10 pagi kot, macam tu lah. So bila kita buat broadcast pagi tu, hari tu sahaja kita dapat almost 40,000 ringgit lah value order. Pagi tu saja, sekali belas kan. So apa yang kita buat, kita just bagi promotion lah Hari Malaysia. But the point yang saya nak share kat sini adalah kalau kita menggunakan manusia, first sekali kita boleh buat blasting WhatsApp apa semua tu. Tapi bila kita blasting WhatsApp, benda tu datang balik dekat manusia, macam mana dia nak layan? Sebab bila kita blast ini, kita blast dalam, kalau tak salah saya, dekat 60,000 orang juga. Lebih kurang lah 60,000 orang juga. Bila kita blast kat orang, orang akan bertanya, orang akan engage. So engagement, reply yang diorang akan dapat kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lah, 80 to 90% akan lambat. Dia akan dapat lambat benda tu. Tapi bila kita buat broadcast macam ni menggunakan bot, respon tu sangat-sangat cepat. Bila orang tekan je button, terus keluar. Dan benda tu berlaku dalam bentuk conversation. Ingat dalam bentuk conversation. Dia bukan dalam bentuk macam ATM machine keluar press 1, press 2, tak. Dia dalam bot kita boleh cakap okay, tekan ni, tapi dia mesti dalam bentuk conversation. Kena ayat yang bersembang. So this is the power of chatbot lah. So ini adalah Maya. Saya sangat sayang kat Maya ni sebab Maya ni lah yang kata apa, membantu saya dan tim saya untuk ke depan lah, And then Maya ni dulu tak complicated pun, simple je. Okay, ini ada performance dia masa tu. 13,000 sorry, save je 13,000. Yang 40,000 tu bila ada sekali. Okay. Total people reach, kita reach 5,000 orang. Conversion rate dia 3%. Yang untuk hari ini conversion yang kita kira, kan kalau dalam Facebook kan ada window kan, dia panggil apa, attribute lah, attribute windows. Yang ni kita kira 3% ni is based on that 24 hours lah. Hari seterusnya ada orang order. Tapi sebenarnya daripada broadcast tu, ada juga orang daripada 5,000 orang plus ni, ada yang dia tak respon masa tu, dia respon besoknya. Sebab masa tu dia orang kumpul, dia orang pergi join sekali Hari Malaysia. So sale lepas tu ada lagi, kan. So tu yang saya rasa total jadi banyak tu. Ini adalah pada hari kejadian. So initial sales person, initial kita ada 12 orang. Lepas kita deploy Maya, kita pakai 4 orang je sales person untuk jaga Maya. And then jaga Maya dan page lah. Kita ada satu page je masa tu. And then kita increase sale 30%, 35% and kita reduce cost 40% dengan menggunakan Maya. Right, ini adalah performance Maya lah masa tu. Ini the best performance lah, of course. Dia adalah masa yang dia tak perform. Dia bukan dia yang tak perform. Maksudnya masa tu ada isu dengan Facebook punya connection lah, bot tak sambut lah, benda-benda macam tu lah, normal lah, benda-benda teknikal macam tu kan. Okay, so ini adalah Rempeyek Authentic. Kalau nak lihat dia punya demo, kalau nak lihat dia punya demo, saya paste ni dekat macam mana saya nak ni. Okay, kita run lah demo dia. Kita run demo dia sekejap Okay, nampak Alright, tadi saya tekan link tu, dia akan terus masuk ke, siapa yang guna ActiveChat, dia akan terus masuk ke start skill lah. So first kali dia akan bagi greeting, saya Hirman. So ini adalah Maya lah. Ini Maya yang saya cakap tadi tu, yang dengan Kai ada dashboard apa semua tu. So gambar ni kita boleh tukar ikut kita punya produk. And then ni adalah ayat, orang kata apa, ayat pembuka kata, pembuka bicara, welcome message lah. And then ini dia punya default lah. Kita ada tengok promosi dan nak info. Nak info ni dia akan go through follow dia punya USP, benda-benda macam tu lah. Testimoni. So kalau orang tu memang kita punya iklan tu kuat dan orang tu nak beli terus, dia terus tengok promosi. Dan Maya akan beritahu lah promosi apa yang ada sekarang ni, dan orang pilih lah promosi yang mana yang dia nak kan. Kita tengok ayat-ayat dia semua menggunakan ayat-ayat yang conversation lah, bersembang. Alright, yang ini adalah ayat standard dalam sistem. Yang ayat kat bawah ni, ini kita boleh ubah. Just login dekat Maya punya dashboard tu, kita boleh ubah ayat ni. Kita boleh buat ayat lah. Yang ni
sepatutnya sebab yang ni owner yang buat tau, owner produk ni yang buat. So sepatutnya dia kena guna ayat lah istilah macam ni, which is okay. Yang ini pun convert, banyak juga sales dia dapat daripada ni. Sebab ni Rempeyek Ontetik ni antara saya punya peserta export dulu, kan. Dia dah faham lah bot punya marketing ni macam mana, apa dia punya hiccup, apa dia punya kelebihan kekurangan, dia dah tahu. So contohnya kalau kita nak offer yang ni, saya klik nak offer ni. So Maya akan yalah respon sampailah dia create bill, kan. So kita tengok sini, wah terbaik, ya betul tu. Sudah akan tanya nama. Kat sini adalah proses dia untuk collect order lah, nak buat order. Tengok bila dia tanya nama pun dia tak tanya macam nama penuh, apa kan. Dia kena ada conversation punya konsep supaya dia tak nampak macam kita ni borang kan. Okey. Apa nombor phone Hilman? Okey, kita pun letaklah 018 bla bla bla. Ini bukan nombor saya jangan call. Okey. Alright, lepas tu email kan. Kalau saya ada email, saya email. So ini adalah email saya. And then bila dia dah ambil 3 benda tu, dia akan alamat. Okey, alamat ni saya letak bangi. Kita go through lah sekali lah, sebab saya tak boleh copy pula link tu kan. Sebab nanti video ni akan di made available selama 24 jam di Facebook dan akan berada di Noah Campus juga. Noah Campus boleh access lah. Tapi bila selepas 24 jam tu di Noah Campus tu, dia kena jadi members lah baru dapat access video ni. Okay, so bila kita dah bagi maklumat order tu, dia buat lah summary order bla bla bla. So kalau kita confirm kat sini, dan nanti Maya akan create bill. Dia akan create bill, kita klik link tu, dia akan boleh buat payment dekat ToyPay. Semuanya berlaku di dalam sini, di dalam chatbot. Kecuali payment lah, payment gateway tu dia akan jump ke ToyPay. Untuk bot Maya yang baru ni, yang advance ni, kita ada option untuk COD. So kalau orang tu ambil COD, Maya tak minta lah payment. Tapi dalam masa yang lama bill tu dah ready. So kalau dia nak bayar, dia boleh bayar je. Klik bayar ni, dia akan login, dia akan load ToyPay punya payment payment form lah. Ni kan, tadi saya order RM35. So saya proceed payment. Lepas habis payment ni, dia akan patah balik dekat bot. Bot akan bayaran diterima, dia akan proses order. So dekat user tuan punya bot ni, kan tadi saya cakap ada dashboard. Dekat dashboard tu dia nampak order tu satu. Yang kedua, dia akan dapat notifikasi lah, email dalam email dia beritahu ada order baru. Kan. So ini adalah Maya punya preview, live demo. Okay. So Maya ni ada kawan. Ada 2 orang kawan dia. Seorang tu nama dia Eva. Eva ni adalah untuk leads generating. Dia generate leads Eva. Yang mana Eva entah, saya pun tak ingat, dah lupa dia nama satu. Dan ada Maika lah, saya panggil Maika sebenarnya. Maika ni adalah AI. Dia adalah the NLP engine kan. Engine NLP tu Maika yang pegang. Alright. So ni soalan yang paling selalu saya dapat lah bila saya berjumpa dengan student ataupun klien yang saya nak introduce kan. Saya tak promote, saya introduce chatbot. So chatbot ni sesuai ke dengan kita? Sesuai ke dengan bisnes kita? Macam mana kita nak tahu chatbot ni sesuai atau tidak dengan bisnes kita kan? So jawapan ringkas je, yes. Whatever business. Kan jawapan ringkas lah, ni jawapan ringkas. Whatever business, as long as kita punya business tu berada di digital platform, kita ada website, kita ada Facebook, kita ada whatever lah, kita ada Telegram, kita ada WhatsApp, kita ada whatever, the answer is yes. Always yes. Sebab macam saya cakap chatbot ni bukan sales je. Kita dalam kita punya business, kita ada dalam marketing sales, kita ada tiga level, tiga layer kan. Kita ada tofu, mofu, bofu. Tofu ni top of the funnel, maksudnya untuk cold audience. Mofu ni middle of the funnel, untuk audience yang dah warm, leads yang dah warm. Bofu ni yang hot. So bottom of the funnel. So kita boleh kita decide kita punya bot tu nak duduk mana. Nak duduk kat tofu ke, bofu ke, mofu, ataupun nak duduk kat semua tempat. Kan, kat mana yang kita perlukan, that one yang kita kena decide. Kat mana yang ada proses yang berulang, kat mana yang kita boleh automate. Kan, tak semestinya kat sales je, banyak lagi tempat lain yang kita boleh automate kan. Contoh yang saya akan release ni, coming soon ni, adalah satu bot untuk onboarding dan training dropshippers kan. Apa yang berlaku sekarang ni, bila kita ada produk, kita nak ambil dropshippers, kita kena buat mostly benda tu secara, dia panggil macam
buffet. Saya kategorikan benda tu buffet lah. Maksudnya bila orang register jadi kita punya dropship, kita suruh join group Telegram. So dalam group Telegram tu lah kita dump gambar, dump copywriting, dump video, dump bunyi mercun. So benda tu buffet lah. So dropshipper kita pun ambil. So once a while kita akan buat shout out, bagi tahu, once a while kita akan buat motivasi, once a while kita akan buat ni. So kita the word is kita kena buat kita. So bot yang saya dah design, dah siap ni untuk satu produk dalam market. Nama produk tu adalah Serum Zahra. InsyaAllah dalam minggu ni ataupun minggu depan lah, paling lambat memang kita dah nak start dah recruit dropshippers menggunakan bot tu. So apa yang berlaku adalah register dropship, bot akan terus buat onboarding. Onboarding ni maksudnya bot akan ajar macam mana nak login kat sistem, macam mana nak buat order, macam mana nak promote. Dia buat onboarding. Bila dah lepas onboarding tu, bot akan pergi ke second stage. Second stage dia adalah product knowledge. Kat product knowledge ni dia akan bagi semua knowledge yang diperlukan oleh dropshippers tu untuk dia mula menjual kan, macam video penerangan produk, USP, do's and don'ts, tips, apa benda semua lah. So itu dalam stage product knowledge. Lepas dia dah graduate daripada product knowledge tu, dia dah consider orang kata apa, certified ataupun certified dropshippers kita kan. Kita tahu sebab bila kita buat macam tu, kita boleh trace one by one. Setiap orang tu kita boleh tahu dia ni dah habis onboarding belum, dia ni buat onboarding ke tak, dia ni product knowledge apa yang dia tengok. Kita boleh trace everything dan kita boleh tahu. So bila kita reach out dekat dia personally, kau kenapa tak habis lagi buat onboarding? Kalau tak nak aku kick macam tu, contoh lah kan. Contoh, janganlah jadi garang macam tu, contoh. Okay. The next stage dia adalah kita panggil tasking. Tasking ni normally memang banyak lah orang buat untuk dropship. Contohnya macam hari ni buat task untuk buat posting bla 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 kan. So but the problem is bila kita buat tasking yang manual sebelum ni, kita tak boleh nak trace, kita tak boleh nak track siapa yang dah buat, siapa yang belum buat, siapa yang ni kan. So dengan bot ni kita boleh bagi task dan kita boleh trace siapa yang dah ambil task tu, siapa yang buat kan. Kadang kita bagi task, katalah kita broadcast ataupun kita shout out dalam kita punya group, Telegram group ke, WhatsApp group ke. Okay, hari ni semua orang minta buat benda ni kan. Macam mana kita nak tahu siapa yang baca benda tu? Yelah, kita boleh nampak lah satu-satu yang baca. But the question is, yang baca tu kita tak boleh nak confirm yang betul-betul dia baca dan dia faham. Kan? Sebab benda tu akan scroll kat atas hari dah hilang macam tu. So bila dengan bot, benda tu berlaku one by one. It's a personalized message kepada setiap dropshipper kita. Kita ada 30,000 dropshipper. Setiap orang akan dapat satu dan setiap orang tu bot boleh trace. Kau buat tak buat, kau dapat tak buat, kau ambil ke tidak buat. So accept ke tidak, semua dia boleh trace. So that's the power of chatbot. Kan, jangan fikir kat sales je, banyak lagi benda lain yang kita boleh buat dengan bot. Okay, saya cerita sikit lah about Tofu ni. Tofu ni is top of the funnel. So dia terbaik untuk content engagement lah. Maksudnya kita buat bot fokus untuk lead gen. Biasanya dekat Tofu ni, kebanyakan bot yang saya jumpa kat luar, diorang buat macam giveaway bot, dia buat macam trivia bot, dia buat macam contest bot kat awal-awal tu. So dia akan bagi konten dan konten tu akan membawa orang ke satu bot ataupun satu sistem whatever. Benda tu adalah macam trivia, macam challenge apa semua. So in return orang akan dapat something else. Contoh orang dapat voucher ke, orang dapat kupon ke, orang dapat samples ke, orang dapat percutian ke, whatever lah. Dia mesti ada something else in return lah untuk call audience, so that kita boleh collect that data kan. Yang tu untuk Tofu. Kita boleh buat bot untuk lead gen. So kita dapat leads tu dan kita boleh tahu okay, ni orang-orang yang mungkin berminat dengan produk kita. Kalau tidak, dia tak engage dengan content kita. That content is the most important part lah. Content tu mesti directly connected dengan kita punya produk. Kalau content tak apa-apa, maksudnya orang yang masuk tu pun tak apa-apa kan. Okay. Mofu adalah middle of the funnel. Kat sini adalah tempat kat mana kita nak nurture leads yang tadi tu. Orang-orang yang dah engage yang kita punya content tu, macam mana kita nak nurture dia? Normally kita nurture dia dengan product knowledge, dengan USP produk, dengan testimoni, dengan use case, dengan video, everything. Dekat sini memang kalau dalam funnel tu salah sebenarnya. Dia tak boleh macam ni. Dia kena macam ni, kembung perut lepas tu sekecil. Sebab perut dia tu besar. Perut dia tu, content dia tu sangat besar. Dan orang-orang yang sangkut dalam perut tu banyak, ramai. Yang orang kata apa, bila kita makan kan, benda tu tak dicernakan dengan baik, dia sangkut dalam perut, dalam perut buncit. Itu mofu. Perut kita ni mofu. So kalau orang yang
yang bagus kan, dia punya funnel dia cantik, dia memang dia jadi tiga segi tu cantik kan. But most of the time Mofu tu kat tengah-tengah tu dia buncit lah kan. So mostly kat Mofu ni apa ni yang kata apa, kita nak mengimarahkan kita punya konten, dan mostly FAQ lah orang akan tanya. Bila kita bagi satu fakta konten, fakta dalam konten, orang akan ada soalan nak tanya. So dekat sini kita akan gunakan Mica lah. Mica ni dia FAQ bot. Mica ni antara bot yang heavy sebab kita kena susun AI tu cantik lah. Kalau kita susun tak cantik, dia akan overlap lah. Semua benda tu ada dia punya knowledge lah macam mana. Dia tak susah tapi sedikit renyah ha. Kita panggil, kalau orang utara panggil renyah renyah. So, renyah kan. Alright, Bofu yang bawah sekali kat sini, Maya punya tempat. Kita nak convert all those warm ke hot leads tu nak jadi customer. So ni lah flow dia. Daripada ads kita bagi dekat Eva buat lead gen. Lepas tu kumpul leads tu kita bagi kat Mica akan jawab soalan, buat konten FAQ apa semua. And then mana-mana yang kita consider sebagai dia panggil apa bukan certified, leads yang dah ditapis lah, leads yang ditapis, kita akan bagi dekat Maya. So Maya akan buat the closing. So ini adalah leads yang kita rasa macam okay, ni warm leads, ni hot leads, okay, kata Maya. So bila sampai kat Maya akan ambil order, Maya akan buat follow up, dan Maya akan buat ni lah after sales kan. Okay, so ngam-ngam lagi 1 minit untuk sejam. Jom kita create Eva masing-masing. Eva dia tak create Maya. Eva ni apa tadi? Eva ni adalah lead gen bot. Kita akan buat trivia bot, tapi kita tak buat malam ni. Kita tak sempat malam ni sebab setiap kita punya live ni setiap Selasa dan Khamis. 1 jam. Tapi in between live tu akan ada task. Biasanya hari ni Selasa, next live adalah Khamis kan. Task dia ringan. Tapi Khamis nak menuju ke Selasa next week, task dia berat sikit. So task hari ni ringan je, tak susah. Ada 2 video, just follow je step dalam video tu. Which is saya rasa ramai yang dah complete task yang sepatutnya dibuat dalam video tu. So at the end of 10 hari ni, 10 sesi ni, 10 siri ni, semua orang akan ada Eva sendiri. Semua orang akan ada lead gen bot sendiri yang korang akan pandai, insyaAllah korang akan pandai customize, korang akan pandai optimize bot tu ikut cita rasa masing-masing kan. Kadang-kadang bila ada orang datang jumpa saya nak buat chatbot, saya bukan tak nak buat. First kali saya akan tanya dia nak buat chatbot apa, dan saya rasa 9 daripada 10 orang yang datang nak buat chatbot sales kan. Okay, fine. But for me lah, based on saya punya experience, bila kita nak buat bot ni, orang yang terbaik untuk buat bot tu adalah kita sendiri. Sebab kita je yang tahu dia punya flow tu. Bila kita jumpa orang dan kita cerita kita punya flow, orang tu akan faham ikut pemahaman dia. Kalau dia faham ke kiri lah, kalau dia faham ke kanan lah, kalau dia faham straight lah kan. So macam saya dah nampak banyak senario, saya dah nampak banyak use case. Saya boleh faham banyak lah. Saya dah boleh faham semua pun. Kadang-kadang dia datang saya pun tak faham flow dia benda nak buat sebenarnya. But the best person yang untuk create kita punya bot tu adalah kita. Bukan orang yang kita hire. Sebab proses nak memahamkan dia tu adalah satu proses yang heavy. Nak bagi orang tu faham proses tu, heavy proses tu. So that's why saya fikir-fikir, better saya buat chatbot mastery for beginners, so that lebih ramai orang faham dan mahir tentang basic nak buat chatbot ni. Sebab bila kita tahu basic, kita boleh buat macam-macam. Contoh kan, kita tahu minyak masak tu untuk masak. Itu je yang kita tahu. Contoh macam kalau dalam chatbot kita tahu message block tu untuk paparkan message. Itu je yang kita tahu. Tapi sebenarnya yang kita tak tahu, block message ni boleh buat macam-macam lagi. Contoh macam minyak masak tadi, ada orang pakai minyak masak tu letak dekat enjin kereta, dia jadi minyak hitam. Ada orang pintu rumah dia bunyi dia guna minyak masak tu, dia letak kat pintu rumah dia tu dah diam kan. So bila kita faham benda tu, contoh block message dalam Etichat tu, kita faham block message ni macam mana nak guna dia, macam mana nak manipulate dia, kita boleh buat macam-macam yang sangat kompleks. This is the power of Etichat. Of course Chatfuel dengan ManyChat pun boleh buat benda-benda kompleks. Tapi pada saya lah, saya dah go through ManyChat, saya dah go to Chatfuel, but Chatfuel pun dah lama saya tak ni, Chatfuel sekarang dah baru kan. But still
bila kita dah biasa dengan cara ActiChat ni, kita rasa macam bila bila try balik ChatView tu rasa macam alah lambatnya aku buat kat sini, buat kat ActiChat lagi cepat. Sebab ActiChat dia sangat-sangat flexible. That's why we need to know the basis. We need to master the basis. The moment kita master basis dalam ActiChat ni, kita jadi master bot lah. Itu sebab kita boleh fikir apa benda yang kita nak buat tu dia boleh jadi reality. Kan? Okay. So, jangan lupa follow semua sesi. Hari ni adalah day 1. Kita ada lagi 9 hari. Okay. Ini adalah step untuk kita create kita punya lead gen bot, kita punya Eva tadi. Yang pertama, bot tu kena ada nama. Nama ni, saya banyak kali cakap, nama ni mestilah nama yang sangat pendek. Bukanlah sangat pendek, maksud nama tu pendek. Janganlah nama dia Anot susah naik je, panjang sangat kan. Nama pendek sebab nama ni akan diulang-ulang banyak kali dalam kita punya script bot. Sebab bot tu akan menamakan diri dia dengan nama dia. Sebab kita buat bahasa Melayu kan. Kalau bahasa Inggeris dia akan guna I, so tak ada masalah. Kalau buat bahasa Melayu ni kita guna saya, bunyi dia terlalu formal. So dia akan bahasakan diri dia bunyi dia manja sikit kan. So nama pendek, nama senang nak ingat, dan nama tu mesti ada significant dengan kita punya produk ataupun bisnes. Kalau katakan macam dulu saya jual produk tongkat ali, nama dia adalah Maya. Maya ni adalah Maya Kairin lah sebenarnya kan. But dia kena ada significant dia. Dulu saya asalnya sebelum Maya nama dia Timah. Timah ni Fatimah lah sebab kawan tongkat ali adalah Kacik Fatimah. Saya gunalah Timah kan. So kena ada significant supaya orang boleh relate. Dan bot tu boleh relate kan. And then build dia punya persona. Persona dia macam yang saya tunjuk tadi tu. Dia siapa, apa personality dia, umur dia berapa, dia dah kahwin ke belum. Whatever personality yang kita boleh think of untuk bot tu kita bubuh. Lagi banyak lagi bagus. Dia kerja apa, dia duduk mana, siapa husband dia, dia dah ada anak ke belum. Belum macam tu, lagi banyak lagi bagus. So lagi banyak ruang untuk kita berkarya dalam kita punya script bot tu kan. Dan last kali kita kena prepare lah free content. Free content ni apa yang kita nak bagi balik kat user. Kalau kita nak bagi content yang berbayar lagi bagus. Contohnya kita bagi macam sample ke, kita ada cost kan. Tapi cost sample tu kita minimize kan. Contoh kita nak bagi kupon ke voucher ke, kita tak ada cost. Cuma cost kita tu adalah printing cost lah kan. Macam mana, sebab komen dengan kupon dengan voucher ni kita boleh bagi secara digital kan. So benda-benda macam tu lah. Benda-benda macam tu kita fikir. So kita siap 3 benda ni. Ini adalah kerja rumah korang. Prepare benda ni for our next class. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo.